Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu li amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat kasih Allah yang menetapkan hati kita istiqamah di jalannya, yang mengizinkan kita untuk bertemu di malam ini, menunaikan fardu maghrib berjemaah dan menunggu solat isyak dengan pengisian majlis ilmu. Mudah-mudahan dirahmati kehidupan kita sehinggalah kita meninggal dunia dengan membawa kejayaan kalimah la ilaha illallah. Man akhiru kalmuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam disempat ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan bagindalah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita dikurniakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi bersaja terkuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Kita bertemu pada siri yang lepas 31 Disember, lebih kurang 15 hari lepas, 2 minggu lepas lah ya. Dan Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi dengan tajuk yang baru. Pada yang lepas kita bicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian orang-orang yang lalai di sisi Allah Ta'ala. Pada malam ini kita baca tajuk yang baru, cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita. Orang yang banyak mengingati mati, maka sungguhnya dia adalah orang yang dikatakan cerdik. Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah dalam sebuah syairnya mengatakan, dia orang Arab suka bersyair ya, cuma syair dia tidaklah sampai macam rentak kita ya. Kita rentak kita bernada madu lagi, dia punya syair lain sikitlah. Jadi tak sesuai pula saya buat syair Arab dalam ni kan. Saya bacalah tulisan syairnya. Ingatlah kematian dan peristiwa-peristiwa terjadi selepas itu. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri daripadanya. Kematian merupakan penentuan segalanya. Segala sesuatu menjadi jelas akibatnya. Kubur boleh menjadi sebuah taman syurga dan boleh juga menjadi api neraka. Jika dia baik, maka setelahnya itu adalah kenikmatan yang tiada bandingannya daripada Tuhan. Jika dia jahat, maka setelahnya itu adalah kesengsaraan yang jauh lebih dahsyat. Demi Allah, sekiranya engkau tahu apa yang berlaku selepas itu, tentulah kau tidak akan ketawa, malah banyak menangis. Ini syair orang Arab ya. Kalaulah kita tahu secara jelas tentang kematian dan sesudahnya, tentulah kita akan kurang ketawa dan banyak menangis. Wahai sekalian hamba Allah, semua manusia sedang berjalan menuju kematian. Kita sambut birthday, kita sambut tahun baru, umur kita bertambah dari sudut angka. Namun hakikatnya
dari sudut umur kita yang sebenar semakin berkurang, berjalan menuju kematian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, menggambarkan kematian itu bagaimana. Dia meletakkan satu batang ranting di sebelah satu batang ranting yang lain, dan batang ranting yang ketiga tu hujung sikit. Maka kata Nabi SAW, satu batang ranting yang pertama ini adalah manusia, iaitu kehidupan kita. Sebelahnya itu adalah ajalnya. Manakala yang hujung sekali itu adalah cita-citanya atau angan-angannya tentang dunia. Maka nak bagi gambaran kepada kita bahawa kita ni banyak merancang tentang hari tua, tentang hari perkara yang kita akan buat minggu depan, bulan depan, tahun depan, apa planning kita. Namun itu adalah satu perkara yang belum pasti. Yang betul-betul pasti ialah kematian, yang sebenarnya sangat hampir dengan kita, ya, dia sangat dekat dengan kita. Waja'at saqaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Bila sampai waktu kita nak mati nanti, waktu itulah kita rasa macam singkatnya umur kita ni. Rasa macam baru lagi aku lahir, rasa macam baru lagi aku kahwin, rasa macam baru lagi aku dapat anak. Dah kembali kepada Allah Ta'ala, rasa tak sempat nak buat apa-apa, ya. Dia akan ingat sebuah kematian yang pasti dialami oleh setiap insan, iaitu sebuah kemestian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian anak cucu Adam. Pada saat kematian menjelma, dia akan menghinakan para pelaku kezaliman dan melumpuhkan semua pelaku maksiat. Orang derhaka akan insaf, dan orang yang berdosa pun akan bertaubat. Orang yang paling zalim pun dia tak boleh nak buat apa. Pemerintah yang kejam pun dia akan lumpuh. Orang yang buat maksiat pun dia tak boleh nak buat apa dah, lagi daripada tu. Yang derhaka akan insaf tiba-tiba, ya Allah aku nak bertaubat. Semua orang nak bertaubat. Saat kematian tiba adalah saat yang sangat menyakitkan yang akan dilalui oleh semua orang, sama ada raja maupun rakyat jelata, sama ada pemimpin maupun orang yang dipimpin, sama ada orang kaya maupun orang yang miskin. Oleh demikian, ada baiknya di sini kami menceritakan beberapa kisah orang-orang soleh pada saat mereka akan meninggal dunia. Barangkali dengan demikian kita dapat pelajaran yang berharga daripada kematian yang tidak boleh kita kita pasti melaluinya, ya. Sepatutnya kita bila nak dengar cerita pasal kematian, lebihkan mendengar cerita kematian orang soleh, supaya kita dapat keberkatan daripada hidupnya. Nak tahu apa yang dia bawa hidup, nak kita contohi dia. Pengalaman saya dalam menguruskan jenazah, ramai orang lepas tu dia akan tanya, Ustaz ada tak cerita-cerita yang best kan? Ada cerita best. Cerita best apa? Yelah kot cerita seram ke kan? Dia bayangkan macam buku mastika kan. Dia bayangkan macam cerita tanah kubur. Tak puas-puas tengok TV, tengok buku-buku macam tu kan. Nak juga dengar daripada cerita-cerita yang real macam ni kan. Jadi perkara begitu saya kata tak payah dengar lah, cukup lah tu. Nak dengar cerita yang bagus-bagus, ada cerita-cerita yang boleh jadikan pengajaran bagi kita kan. Cukup lah tu cerita-cerita yang nak tengok lidah terjeli apa jadi kan, mata terbuka, perut busung kan. Benda-benda begitu kita tahu setiap orang yang berdosa akan ada balasannya. Tapi kita ni takkan nak jadi orang berdosa, takkan nak ambil cerita-cerita tu sebagai takutnya je. Apa persiapan kita? Maka ambillah cerita daripada orang-orang yang baik supaya kita boleh mencontohi kematian dia. Kerana kematian tu pasti akan jumpa kita juga. Meskipun umur kita panjang, meskipun kita telah menikmati usia muda, meskipun kita dalam keadaan sihat, kita pasti jumpa mati. Walaupun kita memiliki kereta, memiliki villa mewah, kita pasti bertemu kematian. Walaupun kita tinggal dalam bilik hotel kenamaan, walaupun kita pakai pakaian berjenama dan mahal, kita pasti mati. Meskipun kita telah merasai makanan yang lazat, yang sihat, sentiasa duduk di hadapan hidangan yang mewah, saling ziarah menziarahi, gelak ketawa, orang tak rasa macam dia nak mati pun, macam jauh lagi kan, tapi dia tetap akan mati, ya. Sangat hampir dengannya. Seandainya ada orang yang boleh selamat daripada kematian, siapakah yang paling layak? Tentulah Nabi Muhammad SAW, orang yang akan selamat daripada kematian. Namun kenyataannya tidak demikian. Baginda sendiri
telah wafat. Baginda sendiri telah merasai detik sakaratul maut sebagaimana kematian yang dilalui oleh orang-orang biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia pun merasai detik sakaratul maut dan kematian itu, ya. Tapi baginda menyambut kematian dengan tenang, lapang dada, sebab baginda telah beramal soleh. Kekasih Nabi, kekasih Allah Ta'ala Nabi itu pun merasai keperitan, ya. Kata malaikat maut, ini yang paling lembut, aku cabut. Tak ada orang yang paling lembut sebelum ni, dan tak ada orang yang lepas ni lembut macam ni. Kau je Rasulullah. Itu pun sampai peluhnya bercucuran keluar daripada badannya, wajahnya sakit. Perlahan sikit lah ya malaikat maut, wahai maut, perlahan sikit lah, kan. Tak boleh, ya Rasulullah, ni yang paling slow sekali. Perumpamaan roh yang keluar daripada jasad orang mukmin, kata Nabi, umpama air yang tuang, air yang dituangkan mengalir dengan laju. Orang mukmin rohnya keluar umpama air yang mengalir keluar, dituang keluar. Kalau begitulah kita tengok Rasulullah pun merasai kesakitan, keperitan sakaratul maut, itu umpama air yang keluar. Apatah lagi bagi orang yang kufur pada Allah Ta'ala, bagaimanalah cara dia dikeluarkan. Allahu Akbar. Kita pasti melalui saat-saat yang boleh melupakan segala nikmat kesedapan yang pernah kita kecapi pada masa lalu, dan hanya akan mengingatkan kepada hisab amal di sisi Allah. Apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diamalkan selama ini, apa manfaat umur yang telah dihabiskan dalam gosip-gosip kita, bermain-main dan bersahabat dengan kawan-kawan jahat. Kita akan bermain-main balik perkara tu, akan timbau balik, ya. Rupanya tak ada gunanya hidup ni, kita ni sia-siakan dengan perkara-perkara yang tak ada manfaat. Bergosip tak habis-habis, main-main. Seandainya ada orang yang selamat, tentulah Nabi SAW, ya. Tetapi baginda tetap melalui detik kematian. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW wafat, ya Allah, Rasulullah wafat ni cerita yang kita dah dengar dah, selalu kita dengar. Tapi bila kita ulang-ulang menambahkan rasa cinta kita pada Nabi SAW, betapa agungnya baginda ni sehingga di hujung-hujung hayatnya pun masih mengingati umat dia, kan? Ditanya tentang apakah hak aku depan Allah, maka dikatakan, wahai Rasulullah, Allah telah menyediakan malaikat-malaikatnya untuk menyambut rohmu sehinggalah bertemu dengannya. Bagaimana pula dengan hak umatku? Bagaimana dengan umatku? Tanya lagi tentang umat kita lah. Tanya lagi macam mana nasib. Wahai Rasulullah, umatmu lah umat pertama yang masuk ke syurga. Umatmu lah umat pertama yang akan dihisap. Tidak ada yang sebelum daripada mereka. Setelah habis barulah umat-umat yang sesudah itu. Setelah itu, ketika Rasulullah SAW hampir wafat, baginda meletakkan sehelai kain basah di atas wajahnya, memandangkan beratnya sakaratul maut yang bakal dihadapi. Kain basah sunnah bagi kita, bila berhadapan dengan orang nazak, basahkan wajah dia. Ambil kain basah, lap badan dia, lap wajah dia. Tak kala baginda mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sungguh setiap kematian itu ada sakaratnya. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah bagiku sakaratul maut. Nabi SAW berdoa, ya Allah, sakitnya sakaratul maut, ya Allah, ya Allah, ringankanlah, ya Allah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu berkata, demi Allah, sebelumnya kain itu baginda rendam ke dalam air, lalu diletakkan di atas keningnya sambil membaca, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Selepas itu baginda bersabda, yang sangat aku harapkan hanyalah Ar-Rafiqul A'la, kekasih yang tertinggi. Yang sangat aku harapkan hanyalah Ar-Rafiqul A'la. Yang sangat aku harapkan hanyalah Ar-Rafiqul A'la, kekasih yang tinggi. Kerana apa? Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, rohnya cabut, malaikat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau kau nak hidup lagi, kami Allah bagi, Allah suruh tanya pada engkau, adakah kau nak hidup lagi ataupun kau nak waktu sekarang ni dipanggil?
Kata Nabi, aku ingin berjumpa dengan Tuhanku, Ar-Rafiqul A'la, kekasihku yang tertinggi, yang agung. Nak jumpa. Rasulullah sedih nak meninggalkan umat dia, tapi kecintaan dia pada Allah Ta'ala yang mengatasi segalanya. Para sahabat mengatakan Rasulullah SAW mengucapkan perkataan ini adalah kerana pada waktu itu baginda mendapat tawaran daripada Allah, apakah usianya akan diperpanjangkan sehingga ditunda kedatangan ajalnya, atau baginda nak berjumpa menghadap Allah Ta'ala. Kata sahabat, kenapa Nabi kata macam ni? Sebab ditawar malaikat maut. Kita tak boleh nak tawar-menawar. Bila sampai waktu ajal kita, tetap akan diambil. Tak lewat sesaat, tak cepat sedetik, on time. Time tu juga tak ada malaikat tanya, ada apa-apa lagi tak kau nak buat? Okeylah, bagi aku masa sehari lagi. Tak ada. Rasulullah sahaja yang diberi penangguhan. Ketika itu baginda berkata, Barrafiqul A'la, yang sangat aku harapkan ketika ini ialah nak berjumpa dengan kekasihku yang tertinggi, Rafiqul A'la. Sekarang aku hanya inginkan perjumpaan, aku ingin tinggalkan dunia ini, aku inginkan kematian pada saat ini. Sebab betapa panjang pun umurnya dan betapa lambat pun datang ajal, baginda tetap akan berhadapan dengan sakaratul maut juga, tetap akan meninggal dunia. Sebab itulah hakikat hidup kita ni. Ada hidup, ada yang mati. Itulah kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah SAW sehingga akhir hayatnya itu dalam keadaan yang kita sebut husnul khatimah. Tentulah baginda seorang kasih Allah. Itu kisah Nabi Muhammad SAW menghadapi kematiannya, ya. Antara hikmah daripada kematian Rasulullah ini ialah sehari ataupun pagi waktu Rasulullah SAW sebelum wafat, baginda bangun daripada tempat tidur dia. Bangun gagahkan diri. Sahabat pun rasa seronok tengok Nabi boleh bangun. Selama beberapa hari Nabi terbaring saja. Tiba Nabi bangun, Rasulullah meletakkan harapan Nabi dah sihat. Waktu itu bila? Pagi Isnin 12 Rabiul Awal, hari yang kita sambut Maulid Nabi. Itulah hari kematian Nabi, kewafatan Nabi SAW. Ketika itu semua orang tengok Rasulullah. Abu Bakar pun bergundur, sebab rumah Rasulullah dengan masjid tu dekat dia sebelah. Orang pun bergundur. Abu Bakar kata, bagi syarat Rasulullah suruh Rasulullah naik imam. Tapi Rasulullah bagi syarat Abu Bakar lah naik imam. Kemudian Abu Bakar pun naik imam. Kemudian dalam solatnya riwayatkan bahawa Abu Bakar menangis teresak-esak. Menangis sehingga kan orang kata setelah itu, kenapa kamu menangis wahai Abu Bakar, sedangkan ketika Rasulullah SAW solat bersama kita? Abu Bakar menangis kerana dia tahu bahawa hayat Rasulullah sudah sampai waktunya. Memang betul lah apa yang disangka oleh Abu Bakar. Setelah Rasulullah solat subuh, baginda terbaring semula dan tidak bangun-bangun untuk selamanya. Itulah kewafatan Nabi SAW. Sebab itulah orang yang paling tak dapat terima kenyataan ketika itu siapa? Umar radhiyallahu. Umar Al-Khattab radhiyallahu tak dapat terima kenyataan. Kalau ada siapa yang kata Muhammad mati, aku akan jadikan isterinya janda, anaknya yatim. Nak bunuh. Sebab apa? Tadi elok je Rasulullah solat dengan kita, tiba-tiba kau cakap dia dah mati. Maknanya tak dapat terima. Tak ada seorang pun boleh sentuh jasad Rasulullah. Tak bagi masuk. Umar halang, tak bagi masuk. Sehinggalah Abu Bakar datang, tenangkan Umar, melihat wajah Rasulullah, dan kemudian dia cek memang Rasulullah tiada. Barulah Umar dapat terima hakikat yang sangat menyedihkan itu. Itu kisah Nabi SAW yang menghadapi detik sakaratul maut yang dahsyat. Nabi Musa AS juga pernah memohon pada Allah Ta'ala, Ya Rabb, Tuhanku, sesungguhnya aku sangat menginginkan umur yang panjang. Nabi Musa AS ini ada kelebihan boleh berkata-kata dengan Allah. Nabi Musa AS. Kemudian Allah Ta'ala pun jawab, wahai Musa, pilihlah apa yang kamu suka. Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya dan memanjangkan usianya. Setelah Nabi Musa AS melalui usia yang cukup panjang, akhirnya datang malaikat maut kepadanya untuk mencabut rohnya. Nabi Musa AS enggan terima kenyataan bahawa usianya akan berakhir. Lalu dia memukul malaikat maut yang ingin mencabut rohnya sehingga matanya tercampak. Bayangkan garangnya Nabi Musa ni, malaikat maut pun boleh ditumbuknya. Ini sahih tuan.
Kita malaikat maut yang hentam kita. Nabi Musa kan tumbuk kan sebab nak cabut rohnya. Allahu Akbar. Malaikat maut jumpa Allah Ta'ala melaporkan apa yang dilakukan Nabi Musa AS kepadanya. Ya Allah, engkau utuskan aku untuk mencabut nyawa hamba-Mu, tapi dia tak inginkan kematian sehingga mataku tercampak. Allah Ta'ala pun mengembalikan mata malaikat maut ke tempatnya semula, dan dia pun pergi kembali mendatangi Nabi Musa untuk mencabut rohnya. Wahai Musa, kata malaikat maut, masihkah engkau menginginkan dipanjangkan umurmu? Kau nak panjang lagi ke umur kau, Musa? Nabi Musa menjawab, seandainya umur dipanjangkan, lalu apakah yang akan terjadi selepas itu? Kalau aku dipanjang umur, apa lagi jadi? Maka apakah aku akan tetap dimatikan juga? Adakah lepas aku umur panjang aku akan mati juga? Malaikat maut jawab, ya, walaupun kau umur panjang, kau pasti akan mati juga. Maknanya panjang macam mana pun tetap akan mati, beribu tahun pun. Lalu Nabi Musa AS pun kata, kalau macam tu, kau cabutlah rohku sekarang juga. Tak ada guna lagi simpan dalam lambung. Maka malaikat maut pun mencabut roh Nabi Musa AS ketika itu juga. Panjang, nak katakan bahawa panjang berumur, tetap hujungnya mati. Kalau kita tengok standard umur kita sekarang ni, yang boleh pergi berapa? 100 tahun, 110 tahun, 20 tahun, itu pun dah maksimum lah tu kan? Siapa yang yang meninggal 100 tahun tu pun persen dia mungkin 5% saja. Maknanya peratus untuk orang sampai ke umur tu. Kebanyakannya umur 60, 70. Lepas tu bonus lah tu, subsidi lah tu kan. Ya, tapi untung dia dah melalui fasa-fasa tu. Yang muda-muda 30, 40 belum tentu lagi sampai umur tu. Tak sampai lagi tentu lagi kan. Tak sempat pun nak merasa duit pencen. Dah Allah panggil kan. Itulah hakikat hidup kita ni. Kemudian disebut pula riwayat Nabi Nuh AS pernah ditanya orang saat dia menjelang ajalnya, wahai Nuh, bagaimanakah engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang? Nabi Nuh AS ini hidup selama 950 tahun. Panjang umur Nabi Nuh, 950 tahun. Kita 95 tahun pun belum tentu lagi. 950 tahun. Cuba bayangkan kalau adalah umur tu kat zaman kita ni, pangkat apa nak panggil tu? Moyang atau lagi apa? Tak tahu dah kan, undi-undi apa semua kan. Dah tak ada dah kan. Habis dah. Saya masih ada nenek saya, dan nenek saya pun dah ada saya ada anak, dipanggil cicit pula. Dan ada juga sepupu saya yang anak buah saya ni dah kahwin, dah ada anak juga. Maknanya bawah cicit lagi dia dah ada lagi. Saya tak tahu dia panggil apa ni, piut kata dia. Cicit piut. Panjang umur dia 92 tahun sekarang ni. Jadi mungkin setakat tu je lah biasanya lah. Tak ada lebih lagi di bawah piut. Sebab tu istilah tu jarang kita jumpa, sebab jarang berlaku, ataupun mungkin takkan berlaku lagi kita ni, umur kita singkat. Nabi Nuh 950 tahun. Kemudian ditanya, orang tanya, macam mana yang kau rasakan dalam umur kau panjang ni? Best tak 950 tahun? Hidup panjang-panjang ni best tak? Dia jawab, aku merasakan bahawa hidup ini bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Jika aku masuk daripada pintu yang satu, maka aku akan keluar daripada pintu yang lain. Maksud Nabi Nuh AS lebih kurang macam hidup ni boring sah kan? Kehidupan ini membosankan. Bosan tuan-tuan hidup dalam lama sangat kan? Kita tengok harian kita lah. Kita ni untung ada Allah Ta'ala jadikan solat 5 waktu. Adalah aktiviti kita hari-hari. Nak sembahyang subuh, bangun, sembahyang zuhur kan. Cuba yang kan tak ada solat, pagi-pagi nak bangun nak buat apa kan? Tak tahu, nak ngetih pagi kan. Pagi-pagi nak siram pokok bunga, pagi-pagi nak hantar anak sekolah. Itu je, boring kehidupan kita ni. Adanya ibadah ni bukan sekadar ketaatan, tapi juga untuk mengisi keboringan kita tu. Boring lah ada ibadah, boring zikir tu. Kalau orang dapat merasailah kenikmatan amal tu, halawatul ibadah, kemanisan dalam ibadah tu, dia tak akan anggap benda tu sebagai satu benda yang sia-sia. Bukan hanya sekadar ketaatan kita pada Allah, bahkan itulah yang mengisi masa lapang kita yang bosan kat dunia ni.
Boring tuan-tuan ya. Cuba tengok orang yang bukan Islam, apa aktiviti dia lepas dia pencet? Jalan. Itu je. Kalau tak berjalan duduk rumah buat apa? Duduk je lah. Pagi bangun, kemudian buat rutin minum pagi, lepas tu tengok TV, besok khabar, lepas tu jalan-jalan, jumpa jiran, lepas tu malam balik. Tak ada aktiviti, tengok TV. Itu saja rutin dia. Dia boring. Lepas tu kadang-kadang dia tak nak umur panjang dah. Cukuplah sekadar ni. Bahkan ada yang di luar negara dia memilih kaedah nak ditidurkan, maknanya biar meninggal. Emergency injection. Itu dari sudut undang-undang mereka dia ada yang membenarkan. Kalau dikata macam saya tak nak hidup lagi lah, saya nak mati dalam keadaan dia tak sakit. Waktu dia tidur, dia akan masukkan injection, kemudian dia akan mati. Dia rasa tenang lah macam tu. Sebab apa? Dia rasa boring. Nabi Nuh 950 tahun lagi boring lah kan? Matilah, nak masuk tengok syurga pula kan. Oleh itu Abu Al-Ittahiyah rahimahullah mengatakan, ratapilah kematianmu wahai orang yang sengsara, ingatlah kamu pasti akan mati. Jadi ratapanmu tidak sia-sia, meskipun umurmu panjang seperti umur Nabi Nuh. Umur panjang pun kita tetap akan mati. Maka merataplah dengan kematian kita. Ahli sejarah juga menceritakan bahawa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu hampir meninggal dunia, ketika itu dia bersama dengan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar nak wafat. Dia memberi salam, menangis dan kemudian menatap wajah ayahnya yang sedang sakaratul maut. Aisyah melihat ayahnya dalam keadaan sakit, dia pun menangis sedih. Wahai ayahku, memang benar apa yang dikatakan oleh pujangga masa silam yang mengatakan, demi umurmu tidak berguna lagi kekayaan bagi seseorang jika nafasnya telah turun naik di tenggorok dan dada terasa sesak tidak tertahankan. Tak guna lagi kekayaan bila roh kita dah sampai kat tenggorok ni. Mendengar syair itu, Abu Bakar pun menoleh ke arah Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, sungguh penyair itu bohong dan Allah Maha benar kerana berfirman, waja'at sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kamu selalu tak memikirkan keadaannya. Kamu rasa kamu panjang umur, sebab itulah kamu alpa, tangguhkan ibadah, tangguhkan perkara-perkara sunat yang lain. Sebab rasa macam panjang lagi kan, kita sihat lagi. Kadang-kadang terfikir, okey, aku ingat pagi esok aku nak mulalah berwirid, mulalah nak buat sembahyang sunat, mulalah nak puasa. Ada hajat tu, tapi memikirkan bahawa nantilah, tangguh dululah sebab masih sihat. Cuba kalau kita ada tarikh expired, bila tarikh expired kita? Kalau ikutkan dah sampai waktu dah ni, tarikh expired bila? 31 Januari 2023, katakan begitu. Kat mana kita waktu tu? Surau masjid, silap-silap kita duduk kat Mekah kan, tak keluar-keluar daripada Masjid Haram tu. Sebab apa? Nak sampai tempoh dah ni 31 Januari kan. Tetapi kalau adalah tarikh macam tu, tentu manusia takkan rasa tenang hidup kat dunia ni ya. Sebenarnya kelalaian dan juga nafsu itu adalah anugerah Allah pada manusia. Kelalaian, nafsu itu anugerah, walaupun nampak macam benda yang mazmumah, tapi itu anugerah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak nak kita ni hidup dalam keadaan tak tenang, fikirkan tentang kematian. Apa maksudnya? Kita tahu waktu bila kita mati 31 Januari 2023, tentu kita tak tenang hidup ni. Jadi tak dapatlah menikmati hidup ni. Jadi Allah rahsiakan kematian itu supaya kita rasa tenang menjalani kehidupan ni. Kita rasa macam kita boleh bercerita nak itu nak ini, tapi dalam masa sama bukan sekadar Allah Ta'ala nak berikan kita rasa lalai nafsu, tapi dia juga suruh kita berjaga-jaga. Jangan kamu ikutkan sangat nafsu tu, jangan kamu lalai sangat. Nak ambil dunia, ambil lah, tapi jangan kamu lalai sangat. Sebab kamu tak tahu bila kamu mati. Inilah tanggungjawab kita, supaya bersedia bila-bila masa saja kita boleh dipanggil pulang. Ramai kaum muslimin melawat Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah Bani Umayyah, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut di Damsyik. Dia minta agar diturunkan dari katilnya dan berkata, tolong baringkan aku dekat atas lantai. Muawiyah khalifah tengah sakit, dia minta baring kat lantai. Para peziarah pun kata, wahai Amirul Mukminin,
eloklah sekiranya kamu tetap berbaring di atas katil yang lembut ni, yang empuk ni. Tak payahlah kat bawah tanah tu sejuk kan. Namun dia berkata, tidak, turunkan aku sekarang, aku nak baring kat lantai. Mereka pun patuh pada arahannya. Sebaik saja mereka merebahkan Muawiyah di atas lantai, dia menyingkap permaidani dan meletakkan pipinya betul-betul di atas tanah sambil menangis. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, yang mana dia nak mati, dia ambil tikar dia baring betul-betul atas lantai. Sungguh benar firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tak akan rugi sikit pun. Itulah orang-orang yang tak akan memperolehi bahagian di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa-apa yang mereka telah usahakan di dunia, dan sia-sialah apa-apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15 hingga 16. Orang yang nak kehidupan dunia, nakkan perhiasan dunia, apa yang dia usahakan dia akan dapat, walaupun cara haram. Ambil lah. Nak dapatkan dunia macam mana? Dengan cara berjudi dia akan dapat, dengan cara merompak boleh dapat, dengan cara berasuah boleh dapat. Boleh, Allah bagi. Kau nak senang cara tu, dapat. Apa yang kau nak usahakan kau akan dapat, kan? Tetapi orang begini dia akan dirugikan dekat akhirat. Bahkan apa yang ada dekat dunia ni semua lenyap, sikit pun takkan bantu dia, dan dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Sia-sialah kehidupan dia, ya. Abdul Malik bin Marwan, itu yang dilalui tadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah dinasti Umayyah, ketika dia hendak meninggal dunia, menangis lalu berkata, alangkah celakanya aku, aduh bagusnya aku kalau aku menjadi tukang cuci. Kata dia. Khalifah ketika nak mati dia kata, aduh kenapalah aku jadi khalifah, kan lebih baik aku jadi cleaner je. Dia nak katakan bahawa tanggungjawab tu berat sangat, dia nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Berat. Kan baik aku jadi cleaner, ya, yang mana cleaner ni mungkin ada tanggungjawab tapi tak seberat khalifah tadi. Ramai kaum muslimin yang berada di sekelilingnya menangis seorang mendengar kata-kata Abdul Malik bin Marwan tadi. Allah Ta'ala berfirman, fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Surah Al-Hijr ayat 84. Tak ada siapa pun boleh bantu kita waktu kita nazak. Doktor pakar keliling pun tak bantu kita. Anak-anak kita, isteri kita yang kita sayang tak dapat bantu kita. Tengok je lah, nak buat apa tak boleh. Doktor kata tak ada harapan dah, tengok je lah, membiarkan kita pergi, kan? Tak adalah nak tolong bantu kita ke, ambil sikit rasa sakit tu ke, tak boleh. Itulah yang berlaku pada orang yang menghadapi sakaratul maut, yang amat menyakitkan, tuan-tuan. Ketika Sa'id bin Al-Musayyab mendengar perkataan Abdul Malik, dia pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka para penguasa jahat lari kepada kami sebagai para ulama ketika mereka didatangi oleh kematian, sedangkan kami tidak lari kepada mereka pada saat itu. Sebab mereka tidak sedar dan tidak mahu mengambil berat nasihat-nasihat yang diberikan, melainkan menjelang waktu kematian tiba. Ramai orang yang jahat, di hujung-hujungnya dia akan cari orang alim, ulama-ulama, nak dapatkan nasihat. Kenapa? Ke waktu dia hidup, dia sihat, dia tak nak dengar nasihat. Tapi bila dia dah sampai waktu ajalnya, barulah dia nak terima nasihat. Kalau sempat, dapatlah. Kalau tak sempat, habislah. Ramai orang yang begitu di hujung usianya. Itu kalau dia diberi kesempatan, Allah bagi peluang. Ada yang langsung tak diberi peluang, tiba-tiba je meninggal dalam tidur. Tak tahu je dah meninggal. Ya Allah, takutnya kita, kan.
macam mana nasib kita kalaulah dalam keadaan kita ni sihat, kita tak jangka bahawa besok kita akan mati. Tiba-tiba malam ni Allah ambil nyawa kita. Besok pagi keluarga kita terkejut. Semalam ayah sihat je, jemaah semayang surau, elok je maghrib isyak semayang. Jemaah pun terkejut. Ya ke? Tak, semalam ustaz tu elok je ceramah lah, kata kalau Zain. Elok sihat je kan ceramah kan. Tak kata orang lain lah, kata diri sendiri kan. Tak ada kata apa-apa tanda pun kan. Orang kawan-kawan berkata, dia sakit apa ya, nampak sihat, tak ada apa-apa sakit pun. Semua orang terkejut. Tapi yang paling terkejut siapa? Yang paling terkejut ialah orang yang mati tu kan. Dia terkejut sebab dia dah mati. Aku sihat je, tiba dah mati kan. Impossible kan. Tapi itulah hakikat dia kan? Dia bahawa kalau kita dalam keadaan kita bersedia, memang dah ada amal, okeylah. Tapi kalau kita mati tanpa amal, rugi. Sayyidina Amr al-As, dia menangis ketika hayatnya hampir tiba ujungnya. Waktu tu ditanya kepada dia, kenapa kamu menangis? Kata anak dia, kenapa ayah menangis? Kata dia, aku telah melalui kehidupan ini dalam 3 fasa. Fasa pertama, ketika aku dalam kejahilan. Waktu tu orang yang paling aku benci siapa? Rasulullah. Kalau boleh aku nak bunuh Rasulullah ketika tu. Kalau aku mati ketika itu, tentu tempat aku neraka, kata dia. Fasa hidup aku yang kedua, ketika aku telah mendapat hidayah, aku berbai'ah kepada Rasulullah, dan kemudian akulah orang yang paling mencintai Rasulullah. Ketika itu cinta aku pada Rasulullah melebihi segala-galanya di dunia ini. Kalau aku mati ketika itu, aku yakin tempat aku di syurga. Tapi fasa yang ketiga inilah yang menakutkan aku. Kenapa? Kerana setelah Rasulullah wafat, aku hampir dipermainkan dengan dunia ini. Maknanya kata dengan kelalaian dan sebagainya, sehingga aku tak tahu di manakah tempatku nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab aku terpengaruh dengan tipu daya dunia ini. Tuan-tuan, kita iman kita turun naik tuan-tuan. Berbeza dengan iman para nabi yang sentiasa naik. Berbeza dengan iman para malaikat, statik, tak bergerak, sama je. Kita ada masa naik, kita nak beramal kan. Ada masa kita turun, jatuh kan. Ikut pada keadaan kita. Andai kata kita mati waktu kita iman naik, sebab tu orang kata kalau meninggal kat Mekah tu baguslah, untunglah. Sebab apa? Dalam keadaan beribadat. Kalau meninggal tengah dengan ceramah dia, alhamdulillah, tengah beribadat, tengah dengan kuliah dengan baik kan. Makna kata benda tu iman naik. Tapi kalau kita meninggal waktu kita tengah leka lalai, bercuti sakan, tak ingat dunia kan, waktu tu meninggal, Allahu Akbar, manalah Allah Ta'ala nak campak kita nanti. Takut kita kalau memikirkan keadaan begitu ya. Tak ada apa yang dapat menolong kita. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tak ada siapa pun, tak ada benda pun, tak ada perkara pun yang boleh menolong mereka apa yang telah mereka usahakan dahulu ya. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 84. Sebab mereka tidak sedar dan tidak mahu mengambil berat nasihat yang diberikan, melainkan menjelang waktu kematian tiba. Oleh itu, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian dan tidak terpedaya oleh usia muda dan nikmat kesihatan. Tak terpedaya tuan-tuan ya. Kalaulah kita tahu kita ni hanyalah musafir, apakah ciri-ciri musafir? Musafir ni kalau dia datang satu tempat, nak berjalan ke, nak bercuti ke, nak bekerja ke, dia takkan beli rumah kat situ. Dia datang sekarang menumpang rumah tu atau sewa hotel, betul dia balik. Itu ciri-ciri musafir. Dia bukannya menetap kat situ terus. Demikianlah kita kat dunia ni. Kita bukan tempat menetap kat sini. Dunia ni bukan tempat kita nak menetap, tempat kita meninggal dunia ni. Singgah sekejap je. Boleh nak beli rumah, tak ada masalah, itu kehidupan kita. Tapi jangan kita rasa macam ini tempat kita. Ya. Tidak ada benda yang akan bersama kita selama-lamanya. Kita akan pergi juga musafir ke dunia yang lain. Ya, perjalanan kita alam roh. Ada 6 perjalanan roh kita. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, dan juga alam akhirat, syurga ataupun neraka. Itu perjalanan kita nanti ya. Jadi insya-Allah dah masuknya waktu isyak ya. Ada persoalan ke?
Kalau ada, kita sambung lepas isyak. Kalau tak ada, kita berhenti. Kan? InsyaAllah ya. Sekarang itu dapat saya sampaikan. Tak pun tak maaf sebarang kekurangan, kekilafan, keterlanjuran, kata-kata dan masa ambil. InsyaAllah ada umur rezeki kita berjumpa di lain kesempatan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.